Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita akan memulakan pengajian baru kita, iaitu tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita akan mulakan dengan suratul Fatihah insyaAllah ta'ala dan berakhir pada suratul Nas. Oleh kerana pada malam ini page pertubuhan kita ada masalah teknikal, maka saya mulakan pada malam ini dalam page saya, iaitu Ustaz Mat Isa. Jadi sahabat-sahabat boleh kongsi, share dalam page Ustaz Mat Isa Deraman ataupun Ustaz Mat Isa bin Deraman. Kita akan live menggunakan medium ini pada malam ini. Dan insyaAllah selepas itu kita akan cuba untuk masuk kembali dalam page pertubuhan. Malam ini kita akan mulakan dengan muqaddimah surah Al-Fatihah dan penafsirannya insyaAllah ta'ala. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menggunakan tafsir Pimpinan Rahman. Tafsir Pimpinan Rahman saya ini yang dah lama. Mungkin tuan-tuan boleh saya punya ni tahun 1993. Mungkin tuan-tuan boleh beli yang baru yang mungkin kulitnya lebih baik. Saya kulit dah tak berapa nampak dah ni. Pimpinan Rahman dia ada Melayu, dia ada Jawi. Edisi Melayu, edisi Jawi. Dan saya ada kedua-dua edisi, tapi saya menggunakan edisi Bumi untuk memudahkan pembacaan dan juga melakukan pembetulan kalau sekiranya ada. Jadi kita akan mulakan dengan muqaddimah suratul Fatihah. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, pembuka atau yang mula-mula. Ia juga dinamakan Ummul Quran, ibu Al-Quran. Dan Ummul Kitab, ibu kitab suci. Kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar yang kerananya Al-Quran diturunkan untuk menerangkannya satu persatu. Iaitu yang pertama, menetapkan wujudnya Allah Ta'ala yang mencipta seluruh alam, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, menyebutkan kesimpulan sifat-sifat Al-Jalal, yakni kebesaran, dan sifat-sifat Al-Kamal, yakni kesempurnaan, sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang ketiga, menyatakan kepada manusia akan hari kiamat, yang padanya kelak ia akan menerima balasan amalnya sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin, supaya seseorang itu tidak menumpukan usahanya kepada mencari nikmat hidup dan keladatannya semata-mata. Yang keempat, menerangkan tugas yang kerananya manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya Iyyaka na'budu, sebab ibadat itu dengan segala jenisnya tidak diperlukan oleh manusia, kerana ia menghidupkan iman, menyihatkan tubuh badan, memperbaiki akhlak dan mensucikan jiwa. Dengan iman yang hidup, tubuh badan yang sihat, akhlak yang baik dan jiwa yang suci, berhasillah kebahagiaan manusia, kebahagiaan perseorangan dan kebahagiaan orang-orang yang sejenis dengannya. Yang kelima, memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia yakni manusia tidak akan dapat melakukan sesuatu pun melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan izinnya, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Yang keenam, menerangkan tentang perkara yang utama yang dihajati, yang dipohon daripada Allah Ta'ala, iaitu memperoleh hidayah dan taufik ke jalan yang membawa kebahagiaan, dan cara melaluinya, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kerana telah sedia ada pelbagai jalan yang akan ditempuh, dan cara-cara melaluinya pula banyak, berbilang-bilang dan berlain-lain. Disebabkan berlain-lain tabiatnya, adat dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Yang ketujuh, mengarahkan manusia kepada memerhati dan memikirkan kisah umat-umat manusia yang telah lalu dan hal ehwalnya,
supaya ia memilih akan apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan kecelakaan mereka. Sehingga dapatlah ia hidup di dunia dalam keadaan selamat dan berjaya mendapat nikmat yang kekal pada hari akhirat kelak dalam syurga Darussalam. Surah ini juga dinamakan As-Sab'ul Masani, yang bermaksud 7 ayat yang diulang-ulang. Bacaannya dalam sembahyang yang berbilang-bilang rakaat, atau 7 dasar yang diulang-ulang huraiannya dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah menyatakan kelebihan surah ini dengan sabdanya yang bermakna, tidak ada dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah satu surah yang sama kelebihannya seperti Ummul Quran. Demikian kelebihan suratul Fatihah yang diwajibkan kepada orang yang mengerjakan sembahyang membacanya sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam jika ia tidak musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Engkau sahajalah ya Allah yang kami sembah. Dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Perkenankan. Surah yang kita bacakan ini dinamakan sebagai Suratul Fatihah, iaitu surah permulaan pembukaan Al-Quran secara bacaannya dan secara tulisannya. Suratul Fatihah ialah surah Makkiyah, mengandungi 7 ayat. Bila kita sebut surah Makkiyah, bererti surah yang diturunkan selepas hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Kita ada surah Makkiyah, kita ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah atau lebih tepat sebelum hijrah. Manakala surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah, atau yang diturunkan di Madinah dan persekitarannya. Yang lebih tepat, diturunkan selepas hijrah. Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Ia adalah surah yang diturunkan selepas suratul Muddathir. Kalau kita lihat rentetan wahyu, bermula dengan suratul Alaq, diikuti dengan suratul Muddathir, kemudian datang suratul Fatihah. Allah Ta'ala turunkan surah ini yang mengandungi 7 ayat. Kalau kita melihat surah ini secara umumnya, ia mengandungi perkara yang bersifat dasar agama dan cabang-cabangnya, dan mengandungi persoalan akidah, persoalan ibadat, persoalan perundangan, tasyri'. Dan surah ini juga menjelaskan tentang keimanan pada hari kebangkitan. Dan surah ini juga menyebut nama-nama Allah yang baik. Sifatullahil husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ini nama-nama Allah yang baik. Dan surah ini juga di dalamnya ada perintah ifradul ibadah, supaya kita melakukan ibadat hanya kepada Allah. Dan surah ini juga mengandungi makna isti'anah, yakni hanya meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dan surah ini juga mengandungi doa. Dan surah ini juga mengandungi satu nasihat yang agung, menyuruh kita meminta hidayah dari Allah, dan menyuruh kita supaya menjauhi jalan-jalan orang yang sesat. Kalau kita lihat dari sudut suratul Fatihah ini, tuan-tuan sekalian, dia mengandungi lebih daripada 12 nama. Antara surah yang paling banyak nama dalam Al-Quran. Yang pertama, surah ini dinamakan dengan As-Salah, surah solat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahawa Allah Ta'ala berfirman, dan hadis Qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membahagikan
solat ini antara ku dan hamba-ku dengan dua bahagian. Solat di sini ialah suratul Fatihah. Di dalamnya ada dua bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk hamba. Satu bahagian ialah puji-pujian kepada Allah secara mutlak. Dan satu bahagian lagi ialah doa pada hamba meminta kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nama yang kedua dinamakan dengan nama Suratul Hamd. Kerana surah ini dimulakan dengan Alhamdulillah, maka dinamakan surah ini surah Al-Hamd. Ini yang kedua nama Suratul Fatihah. Yang ketiga dinamakan sebagai surah Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Kerana ia yang pertama kita jumpa sewaktu kita buka Al-Quran. Dan ia juga pertama yang dibaca bila mana kita solat. Itulah bacaan pertama sebelum kita baca surah. Maka disebut Fatihatul Kitab, permulaan kitab. Dan surah ini yang keempat dinamakan Ummul Kitab. Ummul Kitab yakni ibu kepada segala kitab. Taurat, Injil, Zabur, inilah ibunya. Yang menaksahkan kitab-kitab yang lain. Yang menjelaskan apa yang telah diubah dan apa yang masih ada. Ini Ummul Kitab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani, rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah itu dinamakan juga Ummul Quran, kata Rasulullah, Ummul Kitab dan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang. Yang kelima dinamakan juga Ummul Quran berdasarkan dalil yang sama. Ibu kepada segala Quran. Arti seluruh Al-Quran daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, Fatihah itu dia adalah sinopsis kepada semua surah. Kalau kita baca buku tuan-tuan, kadang-kadang di belakang dia akan tulis sinopsis novel ni, buku ini. Maka seolah-olah Al-Quran letak sinopsis depan sekali. Seluruh Al-Quran ini, sinopsisnya terkandung dalam Ummul Quran, ibu Al-Quran ini. Sebab itulah suratul Fatihah perlu kita lihat dengan mendalam. Dan perlu melihat dengan kehidupan kita. Dan yang keenam dinamakan surah ini As-Sab'ul Masani. Perkataan As-Sab'u artinya 7. Masani diulang-ulang. Sebab surah Fatihah dia ada 7 ayat. Sepakat ulama' 7 ayat. Dan dia diulang-ulang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sebab itu disebut Masani, ulang dan ulang. Dan yang ketujuh dinamakan juga sebagai Quranul Azim. Quran yang agung. Surah Fatihah ini. Dan yang ke-8 dinamakan juga Asy-Syifa. Asy-Syifa yakni penyembuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Fatihatul Kitab Syifa min kulli sam. Bacaan Fatihah itu obat kepada semua racun. Semua racun dalam diri. Itu maknanya kalau kita kena racun, kena apa, banyakkan baca Fatihah. Dan demikian juga penyakit-penyakit hati. Banyakkan baca Fatihah. Siapa ada penyakit dengki, siapa yang ada penyakit pemarah, siapa yang ada penyakit suka sakit hati korang, wasangka buruk, mana-mana wanita yang kuat cemburu, mana-mana lelaki pun sama, maka banyakkan baca Fatihah kerana ia bersifat syifa, rawatan. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, orang rumah saya ni kuat cemburu, Ustaz. Dia pantang kalau ada nama perempuan dan telefon, walau itu orang yang terlibat dengan usaha saya, kerja saya. Sebab saya tukar, Ustaz. Aminah tukar nama Mamat. Alia tukar nama Ali. Kena tukar. Cemburu sangat. Macam mana obat dia? Ya ada orang macam begitu. Baik lelaki, baik perempuan. Dan setengah kita pula cemburu pada orang lain. Yang ni dengki pada orang lain. Tak boleh tengok orang lebih sikit. Kalau orang lain dapat pergi sini, pergi sana, kita rasa macam tertekan. Maka banyakkan baca Fatihah. Ia obat kepada racun-racun dalam diri ini. Banyakkan baca. Yang ke-9, surah ini juga dinamakan sebagai surah Ruqyah. Apa maksud Ruqyah? Jampi. Dinamakan surah Jampi kerana Nabi SAW satu ketika tanya seorang sahabat yang telah obat ketua kampung. Ketua kampung tu kena sengat ataupun kena digigit oleh kala jengking. Maka sahabat ni baca Fatihah banyak-banyak lalu diludah pada tempat tersebut sehingga dia sembuh. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Macam mana kamu tahu surah ini surah jampi? Maknanya surah Fatihah ni surah jampi. Kita nak jampi apa-apa tuan-tuan, nak buat air selusuh ke, air senggugut ke, kita nak jampi air demam dan sebagainya, semuanya baca Fatihah. Baca Fatihah. Saya biasa suruh ustaz je buat air. Buat sendiri pun boleh. Zaman-zaman PKP ni tak boleh nak bergerak ke mana. Baca Fatihah banyak-banyak. Tiup pada air tersebut. Ruqyah.
Dan yang ke-10 dinamakan surah asas. Surah yang menjadi asas. Berdasarkan kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas kata apa? Asasul kutub Al-Quran. Asas kepada semua kitab-kitab yang diturunkan ialah Al-Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Asas kepada semua surah dalam Quran itu ialah Fatihah. Asas makna tiang, tiang utama, tiang seri. Dan yang ke-11 surah ini dinamakan wafiyah. Apa maksud wafiyah? Maknanya kita tak boleh baca surah ni sekerat-sekerat. Kena baca sempurna. Tuan-tuan, surah lain macam kita boleh baca sekerat-sekerat. Kalau kita sembahyang jadi imam baca surah ni separuh-separuh boleh. Fatihah tak boleh baca separuh. Maka tak sah solat. Dia kena baca penuh. Kadang-kadang kalau kita imam, kita buat surah Al-Baqarah baca 5 ayat. Kan banyak lagi, ada 200 ayat lebih lagi. Boleh baca putus-putus macam tu. Tapi Fatihah ni kena wafiyah, sempurna baca. Tak boleh baca sekerat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu Akbar. Sama rakaat kedua pula, Maliki Yaumiddin, tak boleh. Dan yang ke-12, surah ini dinamakan kafiyah. Apa maksud kafiyah? Artinya dengan baca surah ini memadai cukup. Dalam solat kita tuan-tuan, baca Fatihah dah cukup. Mak ada kisah, walau tak baca surah dan sebagainya. Kena baca itu yang wajib, kafiyah. Dan bila kita melihat suratul Fatihah, ada 3 perkara penting dalam surah Fatihah. Yang pertama, dia adalah munajat hamba kepada Tuhannya. Puji-pujian. Yang kedua, dia adalah obat kepada orang yang sakit. Dan yang ketiga, ia adalah seafdal-afdal doa. Di dalamnya dia ajar kita doa yang paling utama. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itulah doa paling hebat sekali. Dalam banyak-banyak doa, kerana tuan-tuan kita lihat ramai orang sesat. Ramai yang kufur. Ramai yang melawan Tuhan. Ramai yang itu dan ini. Maka jalan selamat hanya bila mana kita mendapat hidayah dari Allah. Maka kita doa, ihdinas siratal mustaqim, dan kita ulang. Ulang dan ulang dan ulang dalam setiap solat kita. Bukan solat jenazah, solat sunat, solat rawatib. Kita sentiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka ini intipati besar. Ini suratul Fatihah. Baik, kita tafsirkan satu persatu tentang ayat ini, surah Fatihah. Sebelum kita menafsirkannya, kita perlu lihat apakah kelebihan surah ini. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan surah ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu fit Taurat wala fil Injil misla ummil Quran wa hiya sab'ul mathani." Tidak ada yang paling agung yang Allah Taala turunkan dalam Taurat, tidak juga dalam Injil seperti Al-Quran yang seperti surah bernama Fatihah ini. Belum pernah Allah turunkan ayat seumpamanya dalam kitab Taurat atau Injil, melainkan dalam Quran, suratul Fatihah. Di hadis yang lain, Nabi SAW berkata pada Abu Sa'id bin Mu'alla atau bin Mu'alla, dia kata apa? La u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani. Hiya sab'ul mathani wal Quranul azim alladhi utituhu. Akan ku ajar kepada kamu satu surah. Surah yang paling agung sekali dalam Quran. Iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia 7 ayat yang diulang. Dan Quran yang agung yang aku diberikannya. Jadi Nabi SAW sendiri yang menyatakan aku diberi surah ini begitu agung. Sehingga Allah turunkan firman-Nya, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim." Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. Apa dia maksudnya? Fatihah. Kerana ia diulang-ulang dalam solat. Ini menunjukkan betapa hebatnya suratul Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah nak ajar kepada kita dalam setiap pekerjaan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik membaca Quran ataupun yang lain-lain. Sedangkan tuan-tuan bacaan Quran ni cukup, dia sudah Quran. Tapi kenapa dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim? Kan ia adalah keberkatan. Ia adalah cara kita memulakan sesuatu. Kerana itu menjadi suatu kebiasaan para ulama bila menulis kitab dan buku memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mana mereka menulis surat, mereka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Allah Sulaiman ketika mana menulis surat kepada Balqis, maka dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
Artinya tulisan bismillah itu akan menambah keberkatan surat kita, kitab kita, pekerjaan kita. Kerana itu mulakan makan dengan bismillah. Mulakan dengan tidur dengan bismillah. Apa pun pergerakan kita, naik kenderaan, mulakan dengan bismillah. Selain doa-doa yang mengiringinya. Tapi bismillah menjadi asas. Dalam kita memulakan sesuatu, tuan-tuan nak buka kitab bismillahirrahmanirrahim. Nak start baca. Mudah-mudahan diberkati. Kemudian Allah menyebut, alhamdu. Perkataan alhamdu yakni pujian. Ia lebih umum daripada perkataan syukur. Asyukru. Kerana kalau kita sebut syukur, ia merujuk kepada nikmat yang kita dapat, maka kita bersyukur. Tetapi alhamdu pujian mutlak. Dapat tak kisah. Saya puji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tak tunggu dapat nikmat dulu untuk kita kata alhamdulillah. Kita tak dapat nikmat pun alhamdulillah. Kerana kadang-kala tak dapat nikmat, itulah nikmat. Macam mana pula? Tuan-tuan, kadang-kadang kita impikan naik pangkat. Tiba-tiba tak naik pangkat. Tak naik pangkat rupanya bagus. Dengan tak naik pangkat, kita tak ada tekanan, kita jadi happy, kita duduk setempat, tak payah pindah ke mana. Maka alhamdulillah. Kerana kita tak boleh ukur satu nikmat itu baik atau tak baik secara mutlak. Hanya Allah yang tahu. Kan itu kita sebut alhamdulillah. Kerana itu Allah mulakan dengan alhamdulillah. Allah tak mulakan dengan asyukurulillah. Kerana syukur merujuk pada bila dapat nikmat baru syukur. Tapi Allah nak ajar lebih agung pada itu. Pujilah Allah walaupun kamu rasa kamu belum dapat nikmat atau tidak dapat nikmat. Kerana sebenarnya nikmat Allah itu datang dengan pelbagai cara. Tanpa kamu sedar. Tuan-tuan, kita guna akal, ukuran akal kita, kita macam-macam boleh bilang nikmat. Tetapi sebenarnya nikmat tak boleh bilang. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau orang tanya kita apa nikmat kita tahun ni, kita macam ada 3 nikmat. Tahun ni nikmat Ustaz 3 je Ustaz. Saya keluar dari hospital sembuh, saya selamat daripada COVID. 3 je. Artinya bertahun dia cuma nak ingat 3. Kan dia melihat dari sudut nikmat berdasarkan akalnya yang dangkal. Tapi kalau kita memuji Allah, lagi banyak kita puji Allah, lagi banyak kita nampak nikmat Allah. Dan ini Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Tapi kalau tuan-tuan boleh kira, maknanya apa? Saya boleh kira lah nikmat. Maknanya kita silap kira. Atau kita terhijab daripada mengira nikmat yang ada. Sebab itu kita ubah dengan menyebut alhamdulillah. Sebut selalu alhamdulillah. Dengan banyak sebut alhamdulillah, maka zahir nikmat yang tersembunyi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat tersembunyi. Banyak nikmat tuan-tuan tersembunyi daripada kita. Dek apa? Dekkan hawa nafsu kita, syaitan kita. Benda-benda inilah yang menghalang kita daripada melihat nikmat Allah yang sebenar pada kita. Cuba renung elok-elok. Banyak tak nikmat Allah pada kita? Seolah-olah lidah kita tak mampu untuk berhenti menyebut alhamdulillah kerana banyak. Sebab itu Allah menyebut alhamdu. Kemudian perkataan seterusnya ialah alhamdulillah Allah. Allah ialah dipanggil zat muqaddasah, lafzul jalalah. Apa itu Allah? Al-ma'bud bihaq. Sembahan yang sebenar. Kenapa tak sebut alhamdu? Alhamdulillah. Tetapi disebut alhamdulillah. Dia sebut perkataan Allah, lillah, hanya pada Allah. Dia tak sebut lil ilah, hanya pada Tuhan. Tapi pada Allah. Kerana nama Allah tidak boleh dikongsi dengan nama-nama lain. Nama Allah ni tak boleh dikongsi. Orang boleh je nama ni Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan tu. Tapi boleh sebut Allah, hanya Allah. Zat yang suci, yang agung, zat yang esa, zat yang berhak disembah. Dan setengah ulama kata perkataan Allah ialah ismullahil a'zam. Maka bila Allah Ta'ala menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, artinya tuan-tuan bermula pujian itu pada Allah dulu. Barulah nak cerita pada makhluk. Berasal segala nikmat itu dari Allah, barulah kita nak cerita sebab-sebab makhluk. Makhluk yang hulu ikut tangan dia, hulu ikut mulut dia, hulu ikut tenaga dia. Hakikatnya dia datang dari Allah. Rabb, alhamdulillahi Rabb. Apa itu Rabb? Rabb terjemahan bahasa Melayu secara literal maknanya ialah Rabb, Tuhan. Tapi kita lihat secara mendalam dalam bahasa Arab perkataan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, yani al-malikus sayyidul ma'budul muslihul mudabbirul jabirul qaim. Perkataan Rabb artinya pemilik. Tuan yang disembah, yang memperbaiki, yang menguruskan, yang mentadbir, yang menampung dan yang menampal segala kekurangan.
Al-Qaim, yang sentiasa berdiri dengan sendiri. Perkataan Rabb ni tuan-tuan ada 3 makna. Rabb yang kita terjemah Tuhan. Rabbun, Tuhan. Rabb ini memberi maksud tarbiyah. Apa maksud tarbiyah? Mana Allah yang menjaganya. Perkataan Rabb memberi maksud rububiyah. Apa maksud rububiyah? Yakni Allah yang esa, yang menguruskannya, mentadbirnya. Dan yang ketiga memberi maksud inayah. Apa maksud inayah? Yang peduli pada makhluknya. Tuan-tuan, orang lain tak peduli pada makhluk, Allah je yang peduli pada makhluknya. Kerana itu Allah suruh kita minta dengan dia. Hanya Allah peduli pada makhluk. Kita ni tuan-tuan, kita kata saya peduli pada orang tu, orang ni. Sampai masa kita pun tak mampu nak peduli orang bila kita susah. Kalau saya sendiri susah, saya tak akan peduli orang. Bahkan saya sibuk dengan kesusahan saya. Nabi menceritakan akhirat kelak, tak ada orang peduli orang. Walau dia ayah, walau dia mak, walau dia suami, walau dia isteri, walau dia anak. Dia masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Tapi Allah peduli. Allah sentiasa pedulikan makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita minta dengan dia, berlindung dengan dia, berharap dengan dia, bergantung dengan dia. Kerana Allah peduli kita. Manusia, apa peduli? Dia tak akan peduli kita. Kali pertama dia peduli, kali kedua dia tak nak ambil peduli. Ya, bila kita lawan je dia, aku tak nak ambil peduli dia. Allah walau dilawang masih dipedulikan. Walau mengingkar nikmat Allah, Allah masih peduli dia. Allah masih menjaga dia, memelihara dia. Inilah perkataan Rabb yang memberi maksud inayah. Ar-Rahmanir Rahim. Tuan-tuan, bila kita sebut Tuhan itu Tuhan sekalian alam, pasti dia ada sifat yang paling dominan untuk menjaga alam ini semuanya. Kerana perkataan alamin ialah semua makhluk selain Allah. Kullu mawjudin siwallah. Semua makhluk selain Allah kita namakan alam. Alam tumbuhan, alam haiwan, alam manusia, alam jin, alam bunian. Alam apa lagi tuan-tuan nak sebut? Sebutlah alam apa pun. Alam cerkawala, alam langit, alam bumi, alam akhirat, alam barzakh. Semua alam itu makhluk. Maka Allah ini Tuhan kepada sekalian alam makhluk-makhluk ini. Maka bila Allah yang menguruskan sekalian alam ini, dia mesti ada satu sifat yang hebat dalam menjaganya. Maka Allah menyebut sifat, 2 sifat yang agungnya. Ar-Rahmanir Rahim. Apa maksud Ar-Rahman? Secara literal kita faham pemurah. Ar-Rahim, penyayang. Tetapi kedua-dua perkataan ini diambil daripada satu nama, Ar-Rahmah. Rahmat, kasih sayang. Kerana itu para ulama tafsir menyatakan Ar-Rahman maknanya azimur rahmah, rahmat yang luas. Yang luas meliputi semua makhluk, jin, manusia, binatang, haiwan, sungai, gunung, ganang. Dan Ar-Rahim maknanya daimur rahmah, sentiasa berterusan rahmatnya. Kepada siapa? Kepada orang beriman sahaja. Daim, yang berterusan. Kerana yang lain-lain akan binasa. Tapi manusia dan jin akan dipertanggungjawabkan. Maka datang sifat rahim kepada orang-orang yang beriman. Allah menyebut Malik Yaumiddin. Perkataan Malik artinya raja. Artinya menguasai. Artinya yang menjadi milik secara mutlak. Apa dia milik mutlak Allah Ta'ala? Yaumiddin, hari kiamat. Tuan-tuan, kenapa sebut hari kiamat, tak sebut yang memiliki alam ini? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu kesudahan kita ialah akhirat, bukan dunia. Bukan dunia. Kerana dunia ini ramai mendakwa dia miliki dunia. Yang bernama raja, yang bernama presiden, yang bernama Perdana Menteri, yang bernama orang kaya. Mereka mendakwa akulah milik dunia. Dunia ni milik aku. Dunia ni anak yang punya. Yang kami dua pun kata anak yang punya dunia. Semua duk mengaku dunia tu dia punya. Tapi siapa berani mengaku akhirat tu dia punya? Di dunia ini, semua raja-raja berani mendakwa ini adalah aku punya. Korun dah mendakwa. Firaun dah mendakwa. Namrus dah mendakwa. Bukan ramai orang kaya-kaya mendakwa kami. Saya miliki dunia. Yahudi kata kami kuasai dunia. Kristian kata kami kuasai dunia. Dan ramai yang berkata demikian. Kerana itu Allah pergi kepada suatu benda yang tak pernah orang dakwa. Kami miliki akhirat. Siapa dakwa? Siapa berani mendakwa akulah raja akhirat kelak, akulah pemilik akhirat, tak ada seorang pun berani dakwa. Sama ada mereka tidak beriman akan adanya akhirat, atau mereka mengetahui siapa mereka dari akhirat kelak.
Kerana itu Allah berkata Tuhan pemilik hari pembalasan. Perkataan Yaumiddin ialah hari pembalasan. Hari pertemuan, hari diadili. Tuan-tuan, selepas Allah menyebut semua benda itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, semuanya itu menyebut tentang sifat Allah. Bermula pujian kepada Allah. Bermula menyebut Allah itu ialah Allah. Ialah Tuhan yang mentadbir, yang menguruskan. Segala alam ini berada di bawah penjagaan Allah. Dia yang bersifat Rahman dan Rahim. Itulah nama-nama Allah yang baik. Dan dia juga pemilik hari akhirat. Menunjukkan kesudahan seluruh makhluk. Lepas Allah cerita tentang Allah, Allah cerita tentang makhluknya. Inilah bahagian kedua tentang makhluk. Makhluk Allah sebenarnya berkata, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami khususkan ibadat, ketaatan, dan kami tidak akan menyembah selain padamu. Maka ini maksud Iyyaka na'budu. Kita tak akan sembah, tak akan taat, tak akan patuh melainkan pada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan bila kita sembah Allah, maka kita mengetahui Allah tu maha besar. Allah itu tempat sujud, tempat memohon hajat. Kerana itu orang yang beriman, yang suci akidah, yang bersih. Selepas dia menyembah Allah, hatinya bersih, akidahnya jelas, maka dia akan berkata, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Orang yang hatinya tidak bersih dalam peribadatan pada Allah, dia masih bergantung pada makhluk. Kerana itu mereka ini seringkali dikecewakan dengan makhluk. Tuan-tuan, kita hidup lama dah, 30, 40 tahun. Lihat berapa kali makhluk-makhluk mengecewakan kita. Bila kita bergantung padanya, dengan mudah dia menjadi musuh kita. Sesudah dia menjadi karib kita, dekat dengan kita. Kerana itu bergantung mutlak itu pada Allah. Dan orang yang bergantung pada Allah itu tanda hatinya bersih. Kesan daripada ibadat. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala ajar kita. Kita nak minta tolong dengan Allah ni apa dia, tuan-tuan? Mesti kita nak minta tolong benda yang paling besar sekali. Kalau tuan-tuan nak jumpa raja minta tolong, tuan-tuan nak minta tolong raja buat apa? Tolong masak Maggi? Takkanlah jumpa raja nak suruh dia masak Maggi. Ni jumpa raja ni. Tuan-tuan nak jumpa Perdana Menteri. Nak minta tolong apa Perdana Menteri agak-agak? Takkanlah setakat nak minta pinjaman PTPTN kecil sangat. Ni nak jumpa Perdana Menteri ni. Bila kita nak jumpa Allah, tuan-tuan, nak minta apa dengan Allah? Mestilah benda besar yang paling bermakna, yang ramai orang tak dapat. Yang benda tu tanda sayang Allah pada kita. Tanda suka Allah pada kita. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Tuan-tuan, kenapa digunakan perkataan ihdinas sirat? Kenapa tak sebut ihdinis sirat? Sebagaimana sebelum itu disebut juga dengan nasta'in, na'budu, kami. Kerana dalam membina agama kita tak boleh bersendirian. Dalam membentuk agama, dalam menjaga hidayah, kita tak boleh bersendirian. Kita tak boleh minta hidayah seorang-seorang. Kita mesti ada kelompok. Kita mesti ramai. Mesti dalam masyarakat. Barulah ia tu jadi kuat. Maka kita mohon pada Allah. Jalan yang lurus. Maksudnya ialah ya Allah perkenalkan kami. Taufikkan kami. Tunjukkan kami. Jalan yang menyampaikan kami kebenaran. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat hidayah pada mereka. Siapa mereka ini, tuan-tuan? Nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang soleh. Semua ini teman-teman yang baik. Ini menunjukkan perintah untuk kita bersama dengan orang baik-baik. Kerana orang baik-baik ini sudah zahir hidayah yang Allah berikan pada mereka. Orang soleh, orang siddiqin, para nabi. Ini orang-orang yang sudah jelas bagaimana kesudahan hidup mereka. Maka mereka lah jadi ikon dan ikutan kita. Jalan tu yang kita namakan hidayah. Kemudian kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang sesat daripada jalanmu. Jalan istiqamah yang jauh daripada rahmatmu, yang akan mendapat akibat azab yang dahsyat pada hari akhirat kelak. Siapa? Yang dibenci olehmu. Yang dibenci olehmu, yakni Yahudi. Waladdallin, dan yang sesat, yakni orang Kristian. Lepas habis ayat ni kita pun sebut, kita saktah sekejap. Saktah ni diam sekejap. Waladdallin, sunat saktah. Amin. Kenapa sebut amin?
mesti ada suatu perpisahan sedikit, kerana amin bukan daripada Quran. Ia doa. Artinya istajibillah, humma doa ana. Ya Allah, mustajabkan doa kami. Amin itu bukan ayat Quran. Bukan surah Fatihah. Tetapi ia memberi maksud doa ataupun mengaminkan apa sahaja permintaan. Dan ini menunjukkan bahawa kesempurnaan doa itu disebut amin padanya. Disebut amin, maka dia akan menyempurnakan doa tersebut. Kita doa banyak-banyak, mesti ada amin tu. Dan bila kita amin imam, sama dengan amin makmun, Allah ampunkan dosa semuanya. Maka ini penafsiran suratul Fatihah secara, kita taklah sebut secara panjang lebar, tetapi cukup memahami. Saya tak bahas secara hukum fiqh tentang hukum baca Fatihah dalam solat, makmumnya imam. Kita tak mau tekankan penafsiran seluruh hukum, lebih kepada makna itu sendiri. Maka jelas kepada kita bagaimana surah Fatihah ialah surah yang disebut oleh ulama awaluhu rahmah. Awal surah ini adalah rahmat. Awaluha rahmah wa awsatuha hidayah, pertengahnya hidayah, wa akhiruha nikmah, akhirnya nikmat. Surah Fatihah ini kata ulama awaluha rahmah. Awalnya rahmat. Awsatuha, tengah ayat surah Fatihah ini hidayah, ada hidayah. Yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Wa akhiruha nikmah, dan akhirnya nikmat, jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka, nikmat. Nikmat kita bila dapat hidayah, tuan-tuan. Maka inilah surah Fatihah. Awaluha rahmah, wa awsatuha hidayah, wa akhiruha nikmah. Ingat, ini Fatihah atau Fatihah ini begitu fungsi dan peranannya. Kerana perbanyakkan bacaan Fatihah. Walaupun bukan dalam solat, ia luar solat. Kerana ia adalah surah yang agung, yang memberi impak kebaikan yang banyak. Sentiasa tadabbur surah ini untuk menunjukkan kebesaran Allah dan pergantungan kita pada Allah. Dan untuk mengharapkan pada Allah jalan yang benar-benar lurus. Kerana kalau kita perhatikan kesesatan itu pelbagai ragam dan pelbagai macam, dengan pelbagai zamannya, maka kita sentiasa minta benda yang sama, tunjukkan kami jalan yang lurus. Walaupun kami berubah cara hidup kami, berubah ekonomi kami, berubah negara kami, berubah teknologi kami, tapi jalan yang lurus tidak pernah berubah. Seolah-olah kita nak beritahu, tuan-tuan nak jadi apa, silakan. Tetapi sentiasa tetap istiqamah dengan jalan yang lurus. Tuan-tuan nak jadi engineer, arkitek, doktor, ustaz, profesor, apa saja. Tetapi yang kita nak pilih satu. Nak ubah lain dari sudut cara hidup kita kerana zaman berbeza, silakan. Tetapi biar kita sentiasa berada pada jalan yang lurus. Kerana jalan inilah yang menyelamatkan kita, yang menyampaikan kita pada kebenaran, pada syurga, pada pertemuan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.